Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada hari ini dan kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pagi yang redup ini kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam suasana yang alhamdulillah kita hari ini masih disebutkan kita masih berbumbungkan langit, tidak berbumbungkan tanah. Maksudnya kita tidak lagi berada di dalam liang lahat, tetapi itulah tempat kembali kita sebenarnya. Jadi kita sentiasa ingat akan perkara itu bahawa tujuan kita ataupun destinasi kita yang terakhir ialah hari akhirat dan kita berjuang untuk mendapatkan tempat yang indah di sana. Kita sentiasa berusaha untuk mendapatkan tempat yang indah di sana, itulah Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, mengizinkan kita melakukan perkara-perkara yang baik, perkara yang diredainya, dirahmatinya, maka dirahmati kita dan Allah berikan kita tempat di syurga. Kerana tidak semestinya apabila kita beramal, kita akan masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Dan sebab itu kita sentiasa memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan berdoa. Kita tidak ada milik, tidak ada kuasa selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang kita lakukan hendaklah dengan memohon redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita ada baru 4 orang kita ada Mazda Ibrahim, ada Sharifah Zalizan, tak keluar lagi nama, ada 5 orang dah dan agak terburu-buru sikit bunda hari ni. Jadi sebelum bunda masuk ni, bunda nak sebutkan, takut nanti terlupa. Hari ini adalah hari Ahad dan sepatutnya bunda akan live hari Selasa dan Khamis. Ahad, Selasa dan Khamis. Tetapi pada 8 hari bulan 9 dan 11 hari bulan 9, bunda tidak dapat live atas sebab tertentu. Saya sebutkanlah supaya jangan jadi syak sangka pula bunda ni malas-malas ke kan. Kadang-kadang juga dia datang malas-malas tapi kita kena lawan kita nak cari redha Allah. 8 hari bulan saya ada appointment dengan doktor. Biasalah orang-orang macam orang lama macam saya ni kena rajin buat follow up. Kemudian hari Khamis saya ada mesyuarat. Kalau mesyuarat tu tak jadi, bunda akan umum bahawa akan ada live. Tapi sebab ini sudah tertangguh ini tertangguh dan sepatutnya minggu lepas ditangguh mesyuarat dengan pihak JAKIM sebagai lembaga penasihat Darul Quran. Jadi
lama sangat tak pergi mesyuarat. Kita live ni kita tangguhlah minggu untuk Khamis nanti. Kalau tak jadi, kalau tidak ada apa-apa aral, maksudnya mesyuarat tak jadi dan ada apa-apa saya sempat live, saya akan umumkan dah Tapi pada dasarnya kita akan bertemu pada hari Ahad. Dan hari ni pun Bonda mohon mungkin 11-15 Bonda akan berhentilah Bonda ada Bonda dah tulis dalam Facebook ada temu janji dengan Tuan Guru kita, kesayangan semua, Datuk Seri, Tuan Guru Datuk Seri Hadi Awang. Jadi mudah-mudahan doakanlah pertemuan kami nanti membawa perkara yang dirahmati Allah untuk kebaikan ummah sebab pertemuan itu antara penulis Akademi Bonda Noh dengan Datuk Seri. Dan saya akan teruskan pertemuan kita pagi ni dengan kita sambung tadabbur kita. Tadabbur kita sudah pun sampai kepada ayat 19 Kita rasa baru lagi kita mula surah An-Nisa walaupun Bonda raya lah tak ada tak sihat lah ada yang tidak ada, tetapi kita jalan terus. Macam tu juga kalau Bonda tak ada, contohnya tak live hari Selasa dan Khamis, so masa ni mungkin ada yang tidak bekerja. Kalau yang bekerja tu memanglah dia ada tetap ada kerja dia yang tetap. Kalau tak bekerja dan ada kekosongan, bacalah surah An-Nisa, kita hafal sikit-sikit Mudah-mudahan kita memang mendapat rahmat Allah, kita sentiasa dirahmati Allah dengan niat kita, dengan azam kita untuk terus menjaga Al-Quran dan berusaha untuk mengingatinya, berusaha untuk memahaminya. Itulah yang paling penting. Bersama kita ada Ermi, Dr. Ermi, ada Aiza Zainal, ada Kamisa MS, ada Hamidah Musa, Mazna Ibrahim, Yazilmi Wati Yaakob. Mudah-mudahan semua dalam redha Allah. Saya berdoa kehadrat Allah pada anda semua yang ada pada pagi ini bersama Bonda. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan kita akan sama mencari di syurga nanti. Kalau tak jumpa Bonda, carilah di syurga bahawa kami pernah bersama dalam satu majlis ilmu, maka kami mahu bersama-sama di syurga. Itulah yang selalunya kita peringatkan kepada sahabat. Kita bukan sahaja bersahabat di dunia, tetapi kita mahu bersahabat terus hingga ke akhirat. Bersahabat terus, mencari di syurga nanti. Mudah-mudahan kita berkumpul di sana dengan mendapat rahmat Allah dan kehidupan yang kekal abadi di tempat yang mulia. Masya Allah. Okey, minggu lepas kita baca tentang, saya nak ulang sikit supaya mudah kita sambung. Bukan minggu lepas, hari Khamis, kita bercerita tentang balasan kepada wanita dan lelaki yang berbuat buruk, berbuat fahisyah, iaitu berbuat zina. Mengikut pandangan ulama tafsir, fahisyah di situ ialah perbuatan buruk iaitu berzina. Dan Bunda dah sebutkan bahawa hukuman yang diberikan ini dimansuhkan dengan surah An-Nur ayat 2, iaitu yang pertamanya dalam ayat ini disebutkan bahawa wanita hendaklah dikurung, lelaki hendaklah diberikan ukubah ataupun di pulau atau diseksa dan di dalam surah An-Nur dijelaskan dengan terang bahawa mereka yang berzina akan disebat dan itu sekiranya saksinya maksudnya sabit perkara itu dengan saksi yang jelas, bukan mudah untuk menghukum orang. Dan selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang taubat sebab mereka yang melakukan kesalahan itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bonda juga diceritakan bagaimana cara untuk bertaubat, bukan taubat kata saya taubatlah. Dan Allah sebutkan juga bahawa taubat yang diterima itu adalah pelakuan orang yang melakukan kesalahan dengan
bijahalah, dia tak tahu benda tu salah dan sebagainya, maka dia terbuat, maka dia bertaubat dengan segera, maka Allah terima taubatnya. Namun bukan, ada juga di antara kita yang melakukan kesalahan bukan kerana tidak tahu, tetapi tahu perkara itu dosa, tetapi terus juga melakukannya, maka juga boleh bertaubat, tetapi taubatnya betul-betullah taubat nasuha sebagaimana yang kita ceritakan. Dan bukanlah taubatnya itu sehingga sehingga nazak baru nak taubat, pada ketika itu sudah tidak diterima taubatnya. Dan hari ini kita melihat ayat yang ke-19, ya ke-19, ialah tentang tidak boleh memaksa wanita. Itu dari segi intipatinya. Dan kita lihat ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa. Tidak harus bagi kamu ataupun tidak halal, wahai orang yang beriman. Tu dia terus, ya ayyuhallazina amanu. Dia bukan umum kepada semua orang, tetapi kepada orang Islam, orang yang beriman. Allah seru, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita dengan secara paksa. Apakah maksud mewarisi? Sebab sebelum ini kita ada cerita tentang pewarisan, kita ada baca tentang hukum hukum harta pusaka. Tiba-tiba di sini dia kata tidak harus bagi kamu mewarisi antarisun nisaa, untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksaan. Perempuan pula nak jadi waris. Ini bahasa, kita kena lihat bahasa. Selalunya gini, saya nak beri contoh lah. Kalau selalunya perempuan yang meninggal, orang Melayu ni ada bahasa disebut ganti tikah, betul tak? Maksudnya selepas perempuan ni meninggal, lelaki tadi boleh berkahwin dengan bekas ipar, maksudnya bekas ipar lah, sebab dia tidak harus mengumpulkan dua beradik, maksudnya tidak boleh bermadu antara dua beradik. Tetapi sekiranya salah seorang mati, maka isterinya meninggal, dia boleh kahwin iparnya sampai kakak atau adik. Begitu juga dengan mak saudara. Mak saudara juga tidak boleh dikumpulkan dengan anak saudara. Itu kalau yang meninggal itu wanita. Sekarang yang meninggal ini lelaki. Jadi dia kata tidak boleh kamu wariskan, maksudnya kamu paksa dia kahwin dengan sesiapa, dengan secara paksa. Katalah yang meninggal itu bapanya dan dia ada bapa saudara. So bapa saudara tu merasakan bahawa dia ada hak kepada anak perempuan tadi, dia paksa kahwin dengan anak dia. Contohlah, atau dia paksa kahwin dengan sesiapa. Sesiapa yang dia nak suruh kahwin. Ini tidak boleh. Atuk dia ke nak paksa kahwin dengan sepupu budak tu ke, atau macam-macam boleh berlaku. Ini adalah tidak boleh. Maksudnya wanita itu ada hak untuk menentukan hidupnya, menentukan pasangannya, dengan siapa yang nak kahwin, walaupun bapa dia sudah tiada. Ini sering berlaku sebenarnya dalam masyarakat. Walaupun kita kata kita sudah berada di dalam masyarakat moden, orang semua sudah educated, pemikiran sudah matang dan sebagainya, tidak macam dahulu di zaman jahiliah. Tetapi atas sebab-sebab tertentu sering berlaku perkara ini. Contohnya wanita tadi mempunyai harta. Jadi ketamakan harta itu, ataupun mungkin tidak tamak, tapi pada pandangan peribadi dia perlu menjaga harta wanita tersebut supaya tidak terbang ke tangan orang lain ataupun terlepas ke tangan orang lain. Maka dia kata baik saya kahwinkan dengan anak saya dan sebagainya, ataupun dikahwinkan dengan sahabat dia. Kadang-kadang sahabat tu pun dah tua, dikahwinkan dengan gadis yang muda dan sebagainya. Sebab ini ada sebut di dalam kitab tafsir ini, dia kata sebab nuzul ayat ini tidaklah
maksudnya ada berbeza pandangan ulama. Tapi salah satu hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari ialah berlakunya pada waktu itu apabila ada seorang meninggal, mungkin suami, mungkin bapa meninggal, maka orang lain mengambil peluang untuk mengahwinkan wanita tadi dengan orang lain demi kerana harta. Maksudnya ialah kalau dia kahwin nanti dapatlah harta dia dan sebagainya. Lalu turunlah ayat ini. Tak boleh paksa. Kadang-kadang sebab satu hadis lain menceritakan bahawa seorang wanita yang kaya kerana peninggalan bekas suaminya, dia kaya pun orang berebut nak kahwin dengan dia. Tak boleh paksa. Kalau wanita tu nak kahwin, okey. Kalau dia tak mahu, tidak boleh. Wanita itu bukan manusia second class. Dia ada hak untuk bersuara, ada hak untuk mempertahankan kehendaknya. Jangan kita rebut hartanya, jangan kita rebut jiwanya. Yang paling penting ialah kasih sayang. Terutamanya apabila bapanya atau walinya yang terdekat meninggal dunia, maka orang lain sama ada masih karabat, seperti datuknya, bapa saudaranya, adik-beradiknya perlu menghormatinya, menghormati pandangannya walaupun dia masih gadis lagi. Kita tahu dalam pernikahan wanita hendaklah diambil persetujuannya dan dikatakan bahawa wanita sekiranya masih gadis, diamnya adalah tanda setuju. Tetapi kalau dia bukan gadis, hendaklah dia menyebut setuju. Maksudnya disebut dengan mulut. Tak kiralah apa cara dia menyebutkan. Atau dia jerit-jerit, saya nak. Kata lagi tu kan. Ataupun macam-macam lah. Jadi begitulah. Sebenarnya bukan berarti diamnya itu tanda setuju. Dengan arti kata dia diam je, kita pun kata dia setuju. Dia diam malu lain. Diam tak nak lain. Kita ni sebagai keluarga, sebagai orang yang dekat pada wanita tersebut, sama adik-adik beradik atau siapa saja saudara mara, sahabat, lihat diamnya itu bagaimana. Kalau dia macam marah, kita tahu dia marah. Dan kita minta, ada banyak cara. Kita minta sahabat-sahabat yang perempuan tanya, sebenarnya dia setuju ke tak setuju. Kadang-kadang dia boleh melahirkan perasaannya pada sesama baya umurnya. Boleh mengeluarkan rintihannya. Dan saya ingin juga sebut kepada para sahabat wanita yang kadang-kadang menghadapi masalah. Kadang-kadang dia mengadu. Dia mengadu tu kalau dia memang pengaduannya itu menunjukkan bahawa kita perlu membantu dia. Contohnya dia dipaksa oleh warisnya, walinya untuk berkahwin dan dia tidak mahu, kita kena beritahu walinya supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Kadang-kadang dia kata, saya dengar je, saya kesian bapak saya, nanti bapak saya bapak saya sedih, bapak saya gini, jadi saya ikutkan aja. Tanya dia sebetulnya, dia ikut tu dengan rela hati, sanggup menerima lelaki itu atau tidak. Kalau dia kata tak apa, nanti lepas nikah saya buat tak tahu saja dengan suami, itu adalah perkara yang tidak seharusnya diteruskan. Kita perlu melihat kalau sememangnya kita merasakan perkahwinan itu kebaikan, kita boleh jelaskan ini kebaikannya kalau berkahwin dengan orang ini keburukannya. So itu terserah pada dia. Kalaupun kita ceritakan kebaikannya, dia berkahwin dengan si Fulan, tapi dia masih enggan menerima, maka kita tidak wajar mengahwinkannya. Malah tidak boleh sebab ayat ini jelas mengatakan, mana tadi ayat tu sudah hilang. La yahillu lakum an tarisun nisaa kurha. Tak boleh. Jadi makna waris di sini maksudnya kahwinkan dengan sesiapa yang kita nak untuk macam kita ni bertanggungjawab lah, mewarisi tanggungjawab daripada walinya. Sama ada walinya itu suami, bekas suaminya ataupun
mungkin dia memang tak ada abang dari dulu, dari bapa, maka sebelum ini ada abang dia dah mati, kita pun kata kesian, dia dah terkontang-kanting, tak ada siapa. Kita pun nak tolong, kita pun kata kahwinkanlah dengan kawan aku ni baik. Dia kadang-kadang perempuan ni walaupun lelaki itu baik pada pandangan orang lain, lelaki itu kaya pada pandangan orang lain, lelaki itu hebat pada pandangan orang lain, tapi kalau tidak hebat pada pandangan dia dan dia rasa susah untuk menerima sebagai suami, maka kita perlu mendengarnya. Kerana dia juga ada perasaan, dia juga ada emosi, dia juga ada pilihan, dia ada kebebasan untuk menentukan masa depannya. Kita cuba bayangkan ya, kalau dia berkahwin dengan lelaki yang dirasa tidak berkenan, kemudian dia berterusan begitu, maka ini adalah perkara yang tidak wajar. Sekali lagi Bonda sebutkan, kita sudah berada di zaman yang begini dan kita sentiasa juga mendengar dikatakan istikharah. Bukan istikharah itu kepada perempuan yang nak kahwin itu saja. Selain daripada kita minta dia istikharah, kita sebagai walinya, kita sebagai orang lain pun yang cuba memberikan dia, orang Melayu kata paduk-paduk lah kan. Padukkan orang tu dengan orang ni, padankan dia dengan ni. Kita istikharah. Bukan senang-senang kita memberikan cadangan, kamu kahwinlah dengan ini, tidak. Tapi kita istikharah, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau baik saya ingin mencadangkan dia berkahwin dengan si Fulan. Kalau baik ya Allah, bukakanlah hati mereka untuk berkahwin. Jadikanlah mereka bahagia, jadikanlah mereka pasangan yang baik. Ya Allah, mudahkanlah perancangan untuk berkahwinkannya. Bukan kita datang-datang, ini baiklah kamu dah tinggal seorang ni, tak ada siapa jaga. Ini orang ni bagus gini, walaupun dia miskin tapi dia rajin gini. Walaupun dia tak handsome tapi baik hati. Bukan main dah kita memujuk gitu Tetapi kita tak minta pada Allah adakah baik kepada si fulan atau tidak. Kalau benar kita jujur mahu membantu wanita itu, kita bermohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Istikharah, adakah sesuai memang dia sebagai pasangan ataupun kita hanya memikir secara logik akal kita sahaja. Sebab memang kadang-kadang kita fikir sesuai sangat dia ni. Lelaki tu pun baik. Ini pun baik, dia pun tinggal seorang, lelaki ni pun nak pandai jaga orang. Itu pada pandangan zahir kita. Tetapi kita tidak fikir lagi tentang hati manusia. Kita tidak fikir lagi hati anak perempuan tadi, gadis atau janda tu, dia ada hak dengan diri dia sendiri. Mungkin baik pada pandangan kita, tidak pada dia. Atau dibimbangi berlaku apa-apa kemudian hari. Sebab itu kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan dia menjadi baik. Jadi kita siapa ni, Azim Miwati, dia kata betul, kita kadang-kadang saya pernah dengar kadang-kadang tak baguslah orang ni selalu fikir ikut kepala dia. Saya pernah dengar waktu saya sudah berkeluarga waktu itu, tapi biasalah budak-budak bujang datang kat rumah. Walaupun gurau-gurau saya tak suka dengar. Dia kata, rupanya dia nak kahwin dengan orang tu. Kalau aku tahu, aku minang dia dulu. Orang macam tu pun dia nak terima. Ini adalah satu pandangan yang sangat tidak benar, anak-anak sekalian. Belum tentu anda lebih baik daripada lelaki yang dia pilih. Lelaki yang dia pilih itu, yang dia terima itu, pada pandangan dia bagus. Meskipun cacat, meskipun orang lain pandang dia tidak handsome, tapi pada pandangan dia itulah yang sesuai. Boleh jadi, kalau anda pergi pinang dia rasa anda tidak kena, tidak sesuai. Jadi kita jangan ego sangat yang kita rasa kita hebat. Jadi kepada semualah, tak kiralah wali itu maksudnya dia belum kematian, dia masih ada ibu bapa dia sendiri pun. Kalau nak nikahkan anak perempuan, datuk kalau nak
jodohkan anak dengan anak saudara lah, maksudnya kahwinkan sepupu, kahwin saudara maksud kahwin saudara. Saya pun kahwinkan anak dengan sepupu dia. Tapi begitulah, saya bonda tidak paksa. Malah yang paling penting saya mohon pada Allah. Saya bukan berdoa, ya Allah, biarlah jadi kahwin, tak. Tetapi saya mohon kepada Allah, ya Allah, andai jodoh mereka ini sesuai, andai jodoh mereka ini bagus, permudahkanlah jodoh ini berlangsung dengan betul. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku kemudian hari. Kahwin sepupu juga itu jodoh yang kita tidak tahu. Sebenarnya dulu-dulu waktu saya muda, saya memang tak suka orang kahwin saudara ni. Saya rasa saudara tidak berkembang. Tidak kita kalau kahwin orang lain, kita dapat saudara orang lain. Tapi apa dikatakan jodoh, bonda sendiri kahwin saudara, anak sendiri pun kahwin sepupu. Jadi tidak semestinya apa yang kita fikirkan itu Allah laksanakan. Kerana boleh jadi yang kita fikir itu tidak betul. Lalu Allah lorongkan kepada perkara yang lain. Dan kita tak bolehlah kutuk kahwin sepupu tu, ada orang kata mewarisi anak benak lah, itulah, inilah, itu tidak betul. Tolong jangan Cuba lihat, anak Rasulullah pun kahwin dengan Fatimah, kahwin dengan Ali bin Talib. Ali tu siapa? Sepupu Rasulullah, kan? Kenapa kita nak kutuk orang kahwin saudara? Saya rasa tidak wajar. Tidak wajar. Kita kena lihat itu. Ada sebab musabab yang kita perlu lihat yang dikatakan jodoh. Tetapi kita tidak boleh paksa. Boleh tanyalah anak saya paksa ke, atau menantu saya tu saya paksa ke atau tidak. Sesungguhnya tidak. Tidak mungkin dan tidak boleh. Sebab ini Allah dah sebutkan tak boleh paksa. Ini bila cerita pula kalau orang tu sudah dimasuk kematian, maksudnya kita tidak boleh paksa. Mungkin ada bapa mertua tu bila anak dia meninggal, dia nak menantu dia tu jaga mungkin cucu-cucu dia. So kahwin dengan anak dia yang laki-laki lagi seorang, ataupun kahwin dengan siapa-siapa saudara mara dia. Dia kalau anak tu perempuan tu nak, okey, tak ada masalah, bagus. Tapi kalau dia tidak mahu, kita tidak boleh paksa. Sama ada menyuruh dia berkahwin dengan sebab harta dia atau dengan sebab-sebab lain, semuanya tidak boleh dengan jalan paksaan. Begitu tinggi harga wanita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempunyai hak untuk memilih. Kemudian ayat seterusnya, wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Maaf nafas saya tak sampai. Kemudian Allah kata, firman Allah lagi, dia kata janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka. Jangan sakiti wanita tadi dengan menyusahkan mereka kerana kamu hendak mengambil hak sebahagian daripada apa yang kamu telah berikan kepadanya. Kan? Itu tak boleh cakap. Kadang-kadang ini firman Allah yang kadang kita rasa okey, ini bapa dia dah meninggal dan dia mewarisi. Kemudian nanti maksudnya kamu telah beri sebahagian, maksudnya dia ada hak sebab dia juga mewarisi. Jadi abang dia kata, ini dia pegang harta bapa aku. Dan dia dah dapat harta warisan. Dapat tanah 50 ekar. Aku dapat 100 ekar. Dia dapat 50. Kalau saya kahwinkan kepada orang yang rapat dengan saya, boleh jadi harta itu saya boleh ambil semula. Ataupun tak kahwin pun tetapi dia sakit. Dah kamu tak ada pergi mana-mana, duduk je kat rumah. Harta kamu tu biar saya yang urus. Sebab kamu orang perempuan. Tak boleh tidak boleh menyakiti dia, tak boleh kurung dia, tak boleh. Yang wajib kepada waris yang ditinggalkan, kepada abang, kepada datuk, ialah menjaga wanita itu daripada menjadi liar. Itu tanggungjawab. Mendidik dia menjadi baik, mendidik dia mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanggungjawab. Tetapi
memegang hartanya, tidak membenarkan dia menggunakan hartanya adalah tidak wajar. Dia pun cerita, Tok, saya nak pergi umrah lah. Saya ada duit sekian. Tak boleh. Duduk rumah aja. Nanti kamu pergi sana, belanja sini, habis duit. Tidak boleh. Lagi-lagi dia nak pergi buat baik. So kita, tanggungjawab datuk, tanggungjawab abang ialah mungkin boleh menjadi mahram dia, pergi. Bolehlah berbincang, saya nak pergi juga tapi saya tak cukup duit. Kalau nak saya jadi mahram kamu, kena tanggung. Itu tak apa, perbincangan secara jelas. Bukan paksa. Tetapi kalau paksa, tidak boleh. Ataupun dia kata, saya nak pergi bercuti lah. Nak pergi Europe lah, nak pergi ni lah. Tak boleh. Ni. Boleh memberi nasihat sekadar dia tidak melakukan pembaziran. Kerana bukan anak perempuan saja yang perlu dinasihati, anak lelaki juga. Fikir, tetapi kalau dia tak berlaku pembaziran, dia mahu juga berjalan-jalan. Itu hak dia. Maka benarkan, tidak boleh ditahan-tahan. Itu harta dia. Dan dia sudah boleh mengurus hartanya, bukan maksudnya dia tidak boleh mengurus harta, dia sudah mampu mengurus hartanya. Malah boleh mengembangkan harta yang ada. Kalau dia katalah dia bapak dia meninggalkan RM500,000. Okey. Dia dah tahu dia nak modalkan sekian-sekian, masuk sekian-sekian, tinggal RM100,000. Yang RM400 tu dah dilaburkan contohnya dengan cara yang betul lah mengikut syariat. Ada RM100,000. RM100,000 itu hak dia. Dia nak gunakan, dia nak beli. Suka hati dia lah. Dia nak beli apa? Jangan membazir, tapi kita berhak memberi nasihat. Cuma kalau dia tak ikut, itu terserah. Contoh macam bonda selalu sebut. Kamu beli beg sampai RM20,000. Membazir kan? Boleh kita tegur, jangan membazir. Belilah beg yang murah saja. Kalau banyak duit, boleh sedekah. Suka hati dia nak sedekah dengan siapa? Jangan pula kita kata, sepupu kamu ada ni, miskin. Bagilah dia. Boleh beritahu. Tetapi tidak boleh paksa. Tidak boleh menyakiti hatinya. Dia dah disinggahkan jadi anak yatim. Apatah lagi kalau dia janda, suami dia meninggal. Kita kata suami kamu tinggalkan harta, dia pun berhak mewarisi. Kalau dia suami dia tidak ada anak, dia mewarisi 1/4. Kalau suami dia ada anak, dia mewarisi 1/8. Kita ingat lagi kan? So dalam harta itu dia jadi jutawan pula. Kerana 1/4 daripada harta suami itu juta. Maka jadilah dia jutawan. Kita pun pening nak jaga dia. Tak perlu. Maksudnya tidak boleh menahan dia. Tidak boleh menyeksa dia. Tak boleh guna, 1 sen pun tak boleh guna daripada harta tu. Kita sebagai waris boleh memberikan pendidikan, nasihat. Tetapi tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Tidak boleh menjadikan dia menjadi risau. Tidak boleh menjadikan dia menjadi makin sedih dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan ayat tadi. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. Melainkan wanita itu melakukan fahisyah. Hari itu kita dah bicarakan makna fahisyah, bukan? Kalau wanita itu melakukan fahisyah, maka bolehlah dia ditahan. Rupanya dia terlibat dengan pelakuan salah, pelakuan seksual dan sebagainya, berzina, bergaulan bebas. Walaupun kita tak jelas pada kita berzina, tetapi dia nampak pergi balik malam, jalan dengan lelaki yang bukan mahram gini-gini. Itu wajib kita tegur dan wajib kita berikan pendidikan dengan cara mungkin kita beri takzir, kata harta kamu tak boleh guna selagi kamu begini. Itu tak apa. Sebagai pendidikan. Tetapi harta tetap harta dia. Bifahisyatin mubayyinah. Itu keburukan yang jelas. Okey? Jelas tak? Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kamu bergaul dengan dia dengan baik. Kalimah wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini mengikut ulama tafsir, walaupun sambungan daripada ayat atas tadi adalah menunjukkan bahawa dia umum kepada semua yang ada wanita. Sama ada wanita itu isterinya, sama ada wanita itu anak-anaknya, tetapi kamu hendaklah bersama mereka
berinteraksi dengan mereka dengan baik. Kalau dia bapa, dia melayani anak perempuannya dengan baik. Kalau abang, melayani adik perempuannya dengan baik. Kalau suami bukan setakat melayani sahaja tetapi menggauli isterinya dengan baik. Tidak boleh memaksa itu dan ini, bukan kerana dia isteri, sesuka hati kita mahu paksa dia. Okey, hari ni kamu masak ini, basuh kemas semua, saya balik mahu semua siap. Itu adalah tidak wajar. Kita minta tolong tak apa. Buatlah ayat yang bunyi minta tolong, bukan ayat perintah. Ayat perintah itu yang menyedihkan. Kalau saya kan, kalau ayat perintah tu memang tak buatlah. Saya cakap terus terang. Bunda cakap terus terang. Kalau ayat perintah, buat ni, memang tak buatlah. Kita rasa kita ni seolah-olah tidak ada harga diri di perintah-perintah. Tapi kalau dia kata, boleh tak tolong, nak tolong lah, minta tolong. Cepat hati rasa, dia nak minta tolong, kesian, dia nak tolong, dia mesti tak sempat nak buat dan sebagainya. Macam itulah contoh bagaimana kita dikatakan ashiruhunna bil ma'ruf. Saya baca kitab tafsir ni pagi tadi, hati dah tahu dah sebelum ini, tapi nak confirmkan lagi. Rupanya, wahai lelaki-lelaki sekalian, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dia kata kalau wanita itu perlu kepada khadam dan anda wahai lelaki, tak kiralah bapa ataupun suami ataupun abang, mampu untuk menyediakan khadam, kena sediakan khadam. Dan kalau tidak cukup satu khadam, dia perlu 2 khadam, maksudnya pembantu rumah lah, maka kena sediakan. Kena ingat kalau isteri dia nak susukan anak nak bermanja, anak nak itu, anak nak ini, bila masalah dia nak buat kerja lain, nak uruskan pakaian suami, nak uruskan pakaian anak-anak dan sebagainya. Tetapi kalau wanita tadi melakukannya dengan rela hati, tidak mengapa. Dan perlu juga saya ingatkan kepada para wanita yang sama dengan bonda, insya-Allah Allah beri pahala yang banyak atas pengorbanan, atas segala usaha yang kita lakukan demi membahagiakan keluarga kita. Demi membahagiakan keluarga kita. Kita sentiasa akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita sentiasa sumbangkan kepada keluarga. Sebab itu, bunda selalu sebut, nak dapat pahala kan, niat kerana Allah. Saya susukan anak, niat kepada Allah. Saya tak tidur malam, jaga anak, niat kepada Allah. Doa. Moga-moga anak yang kita jaga ini menjadi anak yang soleh. Anak yang kita susukan ni anak yang soleh. Anak yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sorry saya pegang hidung, ini salah makan ni jawabnya. Dan satu lagi, katakanlah kita rasa memang kita penat lah nak kemas rumah gitu gini. Ingatlah bahawa kalau saya berniat kerana Allah, saya dapat pahala. Maka akan ringanlah rasa tanggungjawab yang kita lakukan itu. Tidaklah kita terasa susah, terasa bebanan dan sebagainya. Dan saya nak balik tadi, kalau dilakukan dengan perintah dan kita nak dapat pahala, macam bonda tadi, jangan jadi macam bonda macam malas nak buat. Kita, ya Allah, aku lakukan kerana dia perintah suamiku. Mudah-mudahan saya dapat pahala. Mudah-mudahan suamiku bahagia dengan perintahnya dan aku laksanakan arahannya. Kerana suami juga perlu ditaati. Tapi saya nak pesan pada suami, gunakanlah ayat lain, jangan gunakan ayat perintah. Kerana nanti ada rasa tidak senang di hati pasangan. Kita nak bahagiakan, kita nak isteri kita sentiasa mendoakan kita yang baik-baik, maka kita bercakap baik-baiklah kepada mereka. Sebab kalau kita selalu berkata tidak baik kepada mereka, maka niat-niat, doa-doa juga boleh jadi hilang daripada ingatannya. Yang datang ialah rasa marah. Jadi kita kena ikut tu. Sebab tu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Hormatilah mereka.
Okey. Ini tetap macam saya sebut tadilah, ada yang mengatakan ini umum pada wanita, tetapi kita boleh fokus kepada suami. Dan ayat ini pun ulama tafsir ada juga yang fokuskan maksud wa ashiruhunna bil ma'ruf ialah kepada suami. Suami tadi perlu berbuat baik kepada isteri. Melainkan kalau fahishah tadilah, kalau dia berzina dan sebagainya, maka suami berhak menghukum isteri ataupun berhak membawa ke pengadilan. Kerana suami yang membenarkan isteri melakukan fahishah adalah suami yang dayus. Suami yang membenarkan isteri melakukan perkara yang buruk adalah dayus. Okey. Kemudian فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ini ada ayat lain juga lebih kurang sama. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Betul kan? Jadi dalam surah Al-Baqarah ada sebut. Sekarang kita baca ayat ini. Dia kata fa'i karihtumuhunna, wahai suami-suami, kalau kamu tak suka isteri kamu, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dijadikan padanya oleh Allah kebaikan yang banyak. Jadi di sini kita perlu ingat, tak kira kita suami, kita isteri, kalau kita ada sesuatu yang kita rasa tidak senang dengan pasangan kita, kita ingat firman Allah ni. Banyak benda sebenarnya kita tidak tahu, yang tahu ialah Allah sahaja. Boleh jadi yang kita tidak suka itu ada kebaikan yang Allah jadikan. Kita tak suka, apa dah suami aku ni cakap kasar-kasar. Kita pun rasa macam suami orang, kita duk tengok pula suami orang baik-baik. Itu tak boleh, salah. Belum tentu sebenarnya suami orang yang kita tengok baik tu bahagia isterinya. Sebab itu kita tengok suami kita. Kalau dia garang, kita fikir, dia ni cakap ganas-ganas. Kalau dia tak ganas, aku tak jadi macam mana. Selalu kita fikirkan yang baik-baik. Jangan kita fikir bila kita datang rasa tidak suka, kita teruskan rasa tidak suka itu. Kerana Allah sebut, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka itu, ya ja'alallahu fi khairan katsira. Allah jadikan perkara yang baik. Para suami tengok isteri, baru kahwin dengan dia 3 tahun, tiba-tiba dia jadi bam-bamnya. Risaunya tengok dulu kahwin dengan dia macam Didi. Dia tak jadi bam-bam kalau tak kamu bam-bamkan dia. Kan? Dia dapat anak mestilah jadi bam-bam bila masa dia nak diet kan, susu tak cukup lah, inilah, ada macam-macam sebab yang menyebabkan dia tidak sempat lah untuk exercise dan sebagainya, kerana suami juga. So jangan duduk pandang lain pula yang lain yang kalau makcik-makcik beletir lah ni, kalau anak-anak semua pandang yang lain, dia juga akan jadi macam isteri kamu tu. Bila kamu kahwin dengan dia, 2-3 tahun dia akan jadi macam tu juga, mungkin lebih teruk lagi. Boleh jadi isteri yang kamu tengok bam-bam tak pasal-pasal tu, di situlah kebaikannya. Allah beri rahmat dia, Allah beri berkat kepada dia, Allah beri berkat rezeki kamu, sehingga rezeki yang saudara-saudara, anak-anak sekalian dapat itu barakah, bertambah-tambah dan murah rezeki atas barakah isteri tadi yang Allah beri kepada isteri tadi. Kita tak tahu. Sebab itu saya ingat dulu orang tua saya lah. Orang tua saya pun meninggal, bapa saya muda lagi. Bapa saya meninggal, saya budak lagi. Saya tak pernah dengar lah pesan bapa tentang perkahwinan ni. Tapi saya selalu dengar orang tua-tua, makcik-makcik saya, mak saya dan sebagai mak bunda dulu sebut, bagusnya dia orang kahwin. Lepas kahwin murah rezeki, berkat perkahwinan mereka. Saya duk fikir masa kita budak lagi, macam mana dikatakan berkat rezeki? Masa belum kahwin tak adalah dia senang. Dah kahwin jadi senang. Isteri dia tu bawa barakah, maksudnya barakah daripada Allah. Bukan isteri tu yang bawa barakah, tetapi barakah daripada Allah. So jangan kita
rasa tak elok, isteri kita tak elok, isteri kita ni macam kita balik dia merajuk lah, dia apalah, kita pun rasa isteri saya ni patut tak saya balik ni layan lah saya elok, merajuk pula. Itu adalah sifat dia. Kita kena belajar sifat isteri kita bagaimana supaya kita boleh menyesuaikan diri, kerana Allah boleh jadi letakkan kebaikan di situ. Sekali lagi Bunda sebutkan, kalau berlaku begitu, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah. Ya Allah, kenapa isteri saya ni kuat merajuk? Tunjukkanlah saya bagaimana cara supaya isteri saya tidak merajuk. Ya Allah, jadikanlah isteri saya isteri yang baik, isteri yang salihah, isteri yang taat, isteri yang dengar, isteri yang layan saya dengan baik. Jangan asyik tanya, kau ni kenapa lah asyik merajuk je gini. Kita banyak bertanya kepada Allah. Banyakkan memohon kepada Allah. InsyaAllah ada yang baik-baik. Sebab Allah dah janjikan, saya tengok jam je sebab saya janji nak berhenti cepat ni. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sebenarnya, perkara begini, perkara yang dikatakan buruk itu boleh jadi ada kebaikan, bukan sahaja kepada isteri. Pada banyak perkara yang kita rasa susah. Buat kerja ni susah, buat itu susah. Kita jangan terus tak suka. Kerana boleh jadi sebenarnya di situlah Allah letakkan permata yang hebat yang untuk kita gali, untuk kita cari. Kita tidak sentiasa senang. Hidup kita ini tidak sentiasanya senang. Hidup kita ni tidak sentiasa smooth saja, maksudnya buat itu dapat dengan cepat, buat ini dapat dengan cepat. Ada perkara yang kita dapat dengan lambat. Nak tahu macam mana cara, tips untuk kita jangan terus mengalah. Kalau Bunda selalu fikir, ada juga perkara yang saya buat, Allah permudahkan. Mudah saja, smooth saja, semua jalan dengan lancar. Tapi kali ini Allah nak susahkan sedikit. Adalah hikmahnya tu. Mungkin nak minta saya lebih sabar lagi. Atau apa-apa. Kita jangan terus mengalah dengan dengan cabaran-cabaran yang datang secara tidak fahamlah, saya pun pernah bekerja. Kadang-kadang tugasan kita pun macam tu. Kadang-kadang kita bagus, kita punya berurusan, tapi kadang-kadang ada cabaran yang datang, kita sabarlah. Kadang-kadang cabaran itu sehingga kita long lay ataupun terpaksa, kita rasa macam nak berhenti, macam nak ini, tapi kita ingatlah segala segala yang sepatutnya kita hadapi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita alhamdulillah Bonda dapat habiskan satu ayat hari ini dan masa pun sudah sampai. Saya takut sahabat saya yang nak ambil saya tu sudah sampai. Jadi saya memohon maaf hari ini berhenti dengan cepat. Saya tengok pun tak ramai hari ini menonton. Boleh jadi sebab Bonda dah sebut nak keluar cepat, jadi mereka pun tak sempat. Ada beberapa orang sahaja. Biasalah tu, Bonda tak kira sangat kalau tak ramai orang tengok. Tetapi Bonda sentiasa mendoakan. Mudah-mudahan yang dapat bersama Bonda tu diberi hidayah oleh Allah. Begitu juga mereka yang lihat kemudian, sebab banyak yang tonton kemudian. Saya selalu tengok pertambahan viewers tu selepas Bonda tutup. Mereka tengok dan bertambah. Saya fikir, saya terus mendoakan sesiapa yang melihat itu mendapat hidayah Allah, tersentuh hati dan ada perkara yang boleh menjadi pengajaran kepada mereka. Dan satu lagi, saya sebelum berundur, saya nak ingatkan hari Selasa Bonda tak ada, Bonda pergi hospital, dan hari Khamis Bonda ada mesyuarat. Kalau mesyuarat tak jadi, Bonda akan iklankan tadabbur terus berjalan macam biasa. Tetapi pada peringkat awal ni Bonda sebutkan bahawa tidak ada live untuk hari Selasa dan Khamis. Kita bertemu pada hari Ahad nanti, minggu depan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada umur panjang, kita bertemu pada hari Ahad minggu depan. Itu sahaja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah, ya Allah,
berikanlah kami kebahagiaan bersama keluarga kami. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk sentiasa menjaga hati masing-masing, menjaga hati keluarga, menenangkan hati keluarga, menenangkan hati suami-suami kami, menenangkan, dan kalau kami suami, menenangkan hati-hati isteri, hati-hati anak-anak, hati-hati saudara mara, hati-hati orang sekeliling, dan kami menjadi baik dalam hubungan yang baik, tidak memaksa orang tetapi sentiasa berbuat baik, berkata baik, ya Allah, ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa al-afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.